والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini insya-Allah kita akan sama-sama membincangkan berkenaan dengan korban dan akikah daripada buku terjemahan daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah yang ada sedikit huraian daripada Abu sendiri. Di asal buku ni secara ringkasnya, sebelum daripada ni kita pernah buat daurah kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal. Alhamdulillah, kita sempat habis 2 kali, tak silap ingat. Jadi secara kebetulan ada yang sesi daurah yang kedua tu ada dalam YouTube. Lepas tu sahabat kita Ustaz Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim Uthman, dia cuba tulis apa hak yang ana ngajar. Lepas tu dia pun tulis terjemah, lepas tu dia tulis syarahan. Lepas tu dia bagi kepada ana semula, ana tengok balik. Lepas tu ana buat penambahan mana hak yang patut dan ana buat pengurangan mana hak yang patut. Akhirnya terjadilah buku ini. Itu ceritanya. Baik, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke muka surat 8 dan insya-Allah kita akan buka soalan. Kalau sekiranya ada pertanyaan, nak tanya lalu pun tak apa, nak tanya sekarang pun tak apa. Tanya lalu meriah sikit. Tanya lalu. Kalau sekiranya ada kemusykilan, boleh tanya lalu. Baik. Dan insya-Allah anda akan jawab sekadar yang anda boleh jawab. Bab yang pertama adalah bab udhiyah. Dia udhiyah daripada sudut bacaan dia, boleh baca udhiyah, boleh baca idhiyah, boleh baca udhiyah tanpa tasydid, boleh baca idhiyah tanpa tasydid. Itu kembali kepada perbincangan di dalam lughah. Sebab anda sebut tu oleh kerana pada syarahan tu ada cara bacaannya, ada 2, tasydid atau takhfif huruf ya. Takhfif ni maksudnya tidak tasydid dah. Udhiyah ataupun udhiyah. Dalam istilah ulama, udhiyah dia lain daripada tadhiyah. Tadhiyah lain daripada udhiyah. Udhiyah ia merujuk kepada binatang yang kita korbankan. Kalau kita gebang dengan lembu, lembulah. Kalau gebang dengan kambing, kambinglah. Kalau gebang dengan unta, untalah. Jadi binatang yang kita korban itulah yang dinamakan sebagai udhiyah. Manakala tadhiyah adalah kita melakukan ibadat korban. Okey, 2 perkara yang berbeza. Jadi udhiyah ia merujuk kepada binatang yang kita jadikan sebagai ibadat korban. Manakala tadhiyah, pelaksanaan ibadat korban tersebut itulah yang dinamakan sebagai tadhiyah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab udhiyah, patu ada nombor 1 tu cara bacaannya ada 2, tasydid udhiyah atau takhfif huruf ya udhiyah. Ta'rif korban. Cuma definisi korban ni kita sebut definisi tadhiyah, bukan definisi udhiyah. Kalau definisi udhiyah ia merujuk kepada binatang. Okey. Ta'rif korban. Korban ialah menyembelih binatang ternakan, iaitu unta, lembu atau kambing. Bila kita sembelih binatang tersebut pada hari raya Aidil Adha sehingga penghujung hari Tashriq. Hari Tashriq ada 3. 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Manakala hari raya Aidil Adha adalah pada hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Jadi bermakna tempoh masa pelaksanaan ibadat korban 4 hari. Hari yang ke-10, hari yang ke-11, hari yang ke-12 dan hari yang
ke-13. Ni menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Sehingga penghujung hari tasyrik untuk bertaqarrub. Apa makna bertaqarrub? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu tujuan kita melaksanakan ibadat korban. Baik. Jadi ibadat korban ni yang pertamanya mesti kena ada binatang. Yang keduanya mesti dilaksanakan di dalam waktu dia. Yang ketiganya niat untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini 3 asas dalam pelaksanaan ibadat korban. Jadi mesti kena ada binatang. Yang keduanya mesti dilakukan di dalam waktu dia. Kalau dilakukan sebelum daripada waktu dia, maka bukanlah ibadat korban. Sama juga apabila dilakukan setelah daripada waktunya, bukan juga ibadat korban. Yang ketiganya niat. Tujuan adalah taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ibadat korban, hukum dia adalah sunnat muakkad. Hak yang atas tu, hak yang atas kan. Bab udhiyah patut alik muka surat 2, muka surat 9 pula sunnat muakkadah. Hak tu adalah terjemahan daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Manakala hak yang berada di bawah, nombor 1, nombor 2 apa semua sekali tu, hak tu adalah huraian daripadanya. Baik, okey, kita baca muka surat 9 dulu. Sunnat muakkadah. Jadi hukum melakukan udhiyah adalah sunnat muakkadah. Melakukan ibadat korban, hukum dia adalah sunnat muakkadah. Okey, kita nak bincang apa makna sunnat, apa makna muakkadah. Sunnat adalah suatu perkara yang dituntut oleh syarak kepada kita supaya kita lakukannya. Namun tuntutan tersebut bukanlah tuntutan yang putus. Orang yang biasa belajar usul fiqh, dia faham apa makna tuntutan putus atau apa makna tuntutan yang tidak putus. Orang yang tak biasa belajar, benda pun tak tuntutan putus dengan tuntutan tidak putus. Baik, dia melaksanakan ibadat korban adalah suatu perkara yang dituntut oleh agama supaya kita buat. Namun tuntutan tersebut bukanlah tuntutan yang putus, bukanlah tuntutan yang mu'tamad, bukanlah seperti tuntutan yang wajib. Dia tuntutan wajib adalah tuntutan putus, tidak boleh tinggal sama sekali. Manakala tuntutan sunnah, dia bukan tuntutan putus. Maksudnya kalau kita tinggal, ialah tidaklah haram sebagaimana kita tinggal perkara yang wajib. Okey, itu makna sunat. Jadi sunat benda hak yang syarak tuntut kita buat. Tapi tuntutan tersebut bukanlah tuntutan yang putus. Sekiranya kalau sekiranya kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal tidaklah berdosa. Baik. Dia ana sebut 2 takrif kalau kita perasan. Yang pertamanya takrif bil haddi, yang keduanya takrif bil rasmi. Hak yang kita biasa dengar sunat-sunat ni benda ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Perkara hak yang diberi pahala kalau buat dan tidak diseksa kalau tinggal, tu dipanggil bukan takrif bil haddi. Hak tu takrif bil rasmi. Sebenarnya itu adalah hukum daripada sunat. Baik, takrif sunat hak yang bil haddi ni adalah ma talabahu syar'u talaban ghaira jazim. Perkara hak yang syarak tuntut kita lakukan, tapi tuntutan tersebut bukanlah tuntutan yang putus. Baik, okey, itu yang pertama. Yang keduanya muakkad. Apa makna muakkad? Muakkad asal makna, muakkad kalau kita belajar bahasa Arab, isim maf'ul daripada akkada yu'akkidu muakkad. Muakkad maksudnya yang dikuatkan, sunat yang dikuatkan. Maksudnya tuntutan melakukan. Syarak tuntut kita buat, yang mana tuntutan itu adalah tuntutan yang cukup kuat. Maksudnya syarak memang kuatlah. Dia tekan kepada kita untuk kita lakukan perkara ini. Okey, itu maksud sunat muakkadah. Baik. Jadi apabila udhiyah ni melakukan ibadat korban adalah sunat, jadi bermakna kita faham bahawasanya ibadat korban adalah suatu perkara yang disyariatkan di dalam agama kita. Maka kita kena tengok dalil pensyariatannya. Ada awak mari 2 ayat Quran dan 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dalil pensyariatan ibadat korban. Dalil pensyariatan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar", artinya maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Sebenarnya penafsiran fashalli li rabbika wanhar ada beberapa pandangan ulama tafsir apa makna dia. Namun di antara penafsiran fashalli li rabbika wanhar adalah hendaklah kamu melakukan ibadat sembahyang serta melakukan ibadat korban. Okey, itu di antara penafsiran bagi fashalli li rabbika wanhar.
Jadi atas penafsiran tersebut boleh kita jadikan ayat fasalli li rabbika wanhar sebagai dalil disyariatkan kita melakukan ibadat korban. Okey, boleh faham? Jadi sekarang ni fasalli li rabbika wanhar ada beberapa penafsiran di sisi ulama tafsir. Di antara penafsirannya adalah hendaklah mu melakukan sembahyang dan hendaklah mu melakukan ibadat korban. Jadi atas penafsiran tersebut boleh kita jadikan ayat ini sebagai dalil disyariatkan kita melakukan ibadat korban. Okey, itu yang pertama. Dan ada juga pandangan kata wanhar ni dia merujuk kepada sembelihan secara umum. Sembelihan secara umum, sama ada korban ataupun selain daripada korban. Tak kiralah sama ada sembelihan korban secara khusus ataupun sembelihan secara umum, boleh kita jadikan ayat ini menurut penafsiran tersebut sebagai dalil disyariatkan melaksanakan ibadat korban. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi tiap-tiap umat kami jadikan sembelihan supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternakan yang Allah Taala telah rezekikan kepada mereka. Jadi pelaksanaan ibadat korban ataupun pensyariatan ibadat korban bukanlah suatu ibadat yang khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ibadat yang dituntut kepada umat-umat yang sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya dalam hadis dalam Al-Quran Tuhan kata walikulli ummatin. Setiap umat ja'alna mansakan. Baik. Okey, itu dalil daripada Quran. Manakala dalil daripada hadis, yang pertamanya hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih 2 ekor kibas. Kibas ni kalau tempat kita biri-biri lah. Dia kibas ini dia dalam kategori biri-biri. Kibas putih yang bertanduk sebagai korban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya sendiri sambil menyebut nama Allah dan bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar, serta meletakkan kaki baginda atas tengkok 2 ekor kibas tersebut masa Rasul sembelih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Artinya sesiapa yang berkelapangan harta tetapi tidak berkorban, maka jangan dia mendekati tempat solat kami. Riwayat Ahmad dan Imam Ibn Majah. Cuma hadis ni ada perselisihan di kalangan ulama hadis sama ada hadis ni hadis marfu' ataupun hadis mauquf. Maksudnya sama ada hadis ni perkataan Rasulullah ataupun perkataan sahabat. Baik. Jadi di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibn Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berkelapangan harta tetapi tidak berkorban, maka jangan dia mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Ibn Majah. Jadi kesimpulannya, melakukan ibadat korban adalah suatu perkara yang disyariatkan di dalam agama kita. Cuma tuntutan melakukan ibadat korban, adakah tuntutan wajib ataupun tuntutan sunat? Di sini ada perselisihan di kalangan ulama. Okey, tengok sunat muakkadah, tengok nombor 2, hukum ibadat korban. Hukum asal melakukan ibadat korban ialah sunat muakkadah. Sunat muakkad. Ini pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan mazhab Imam Syafi'i. Namun di sana ada pandangan yang mengatakan wajib melakukan ibadat korban bagi orang yang mampu apabila cukup syarat-syaratnya, iaitu pandangan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak kata sunat, dia kata wajib. Jadi orang yang mampu wajib kena korban. Orang mampu, betul ada syarat-syarat dia lah, tidak bermusafir, ada syarat-syarat dia. Manakala majoriti ulama berpandangan bahawasanya ibadat korban bukanlah wajib, bahkan ibadat korban adalah sunnat. Baik. Bermakna ibadat ini amat dituntut untuk melakukannya, namun tuntutan tersebut bukanlah tuntutan putus seperti tuntutan wajib. Okey, manakah dalil bahawasanya ibadat korban ni adalah sunat? Dalilnya hadis ni. Adalah beberapa hadis, beberapa dalil. Cuma di antaranya hadis ni. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Artinya, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah. Apa anak bulan Zulhijjah? Maksudnya masuk 1 Zulhijjah. Dan seseorang dari kalangan kamu ingin, Rasul kata arada, maksud ingin. Ada seorang di kalangan kamu ingin. Dia ingin ni, maksud dia ingin, tidak wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan pelaksanaan ibadat korban kepada keinginan kita. Kalau benda wajib, mung nak buat ke tak mau buat, tetap mung kena buat. Okey, boleh faham kan?
Tapi oleh kerana Rasul kata wa arada, mana wa arada, dan berkehendak, ingin. Jadi Rasul ikatkan pelaksanaan ibadat korban dengan keinginan mukallaf. Maka ia menjadi bukti, dalil bahawasanya ibadat korban tidak wajib. Kalau ibadat korban wajib, Rasul tidak akan kata wa arada. Sebab benda yang wajib ni mesti kena buat. Rasa nak semayang ke, tak mau semayang ke, mesti kena semayang. Okay, boleh faham kan? Oleh kerana Rasul kata wa arada dalam hadis ini, maka daripada di sinilah majoriti ulama berpandangan bahawasanya ibadat korban dituntut, tapi tuntutan tersebut bukan dah tuntutan wajib, bukan tuntutan sunat. Baik, maka hendaklah dia menahan kamu ingin mengerjakan ibadat korban, maka hendaklah dia menahan. Maksud dia menahan tidak memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Kaedah istidlal. Mana kaedah istidlal? Cara kita jadikan hadis ni sebagai dalil. Okey, itu makna kaedah istidlal. Cara kita jadikan hadis ni sebagai dalil bahawasanya ibadat korban hukum dia adalah sunat, bukan wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantungkan perlakuan ibadat korban dengan keinginan mukallaf. Hal ini sekaligus menunjukkan bahawa hukum ibadat korban bukanlah wajib tetapi sunat.